Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah kuliah Maghrib Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu sekali lagi, di mana pada kali ini kita sudah melalui 12 bahagian dalam mendengar dalil-dalil nas yang menunjukkan keharusannya dan penggalakan untuk kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak merupakan satu hukum sunnah atau wajib, tapi keharusannya dan juga galakan itu ada daripada 12 bahagian yang lalu. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempamerkan atau mendengarkan 5 takbir, 5 luahan alim ulama dan juga orang-orang yang menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salah satu amalan yang ada pada amalan maulid, iaitu qiyam, mahalul qiyam, berdiri ketika membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana berdirinya itu bukanlah menunjukkan hal-hal khurafat, iaitu menunjukkan ada sesuatu yang menunjukkan pada khurafat. Itu tidak ada dalam Islam. Yang kita nak datangkan ni takbir ni yang 5 perkara yang sebenarnya adalah asal kenapa berdiri itu diadakan. Jadi 5 sebab kenapa orang yang membaca maulid berdiri dalam keadaan tertentu diterjemahkan pada 5 luahan. Saya akan perdengarkan satu persatu. Pada kali ini hanya satu takbir. InsyaAllah pada sesi akan datang takbir yang kedua, takbir yang ketiga sampai takbir yang kelima. Pada kali ini kita akan mendengar takbir yang pertama, iaitu ambil daripada tulisan alim ulama Haul al-Ihtifal bi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Dalam kitab beliau dan menerangkan tentang keharusan dan kenapa ada mahalul qiyam ketika membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang pertama adalah, kata beliau itu dalam tulisan ulama kita, ialah luahan pecinta. Luahan pecinta. Kerana orang yang mencintai sesuatu, bila sampai kepada keadaan yang tertentu yang menunjukkan kegembiraan yang memuncak, mereka akan berdiri. Itu dia. Baik. Jadi luahan perbuatan ini menunjukkan bahawa ia adalah sesuatu yang diterima oleh semua pembaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada timur sampai ke barat. Orang baca Maulid ada mahalul qiyam, sepakat pula tu. Tidak ada yang meninggalkannya, malah mereka gembira menunaikannya, walaupun ianya bukan tasyri', ianya bukan syarak, bukan wajib, bukan sunnah, tapi sesuatu yang disukai. Ini adalah kerana bila bacaan itu sebenarnya ada kait-mengait dengan bacaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bila Rasulullah lahir, semua alam warna kita, cakrawala, semuanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sya'rawi, kenapa kamu nak menegah kita menyambut maulid sedangkan alam seluruhnya berserta cakrawalanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sebagai umat, kamu melarang kami menyambut? Ini kata Imam Sya'rawi, untuk memberitahu bahawa alam seluasnya semuanya menyambut. Kita kalau baca apa-apa peristiwa-peristiwa yang terjadi, lebih kurang 25 peristiwa yang terjadi pada hari Rasulullah dilahirkan. Ini paling kurang 25. Kalau kita meneliti lagi dalam kitab-kitab sirah yang lain, mungkin akan jumpa yang lebih banyak. Jadi kalau alam seluruhnya menunjukkan sambutannya dengan cara mereka yang tasik yang selalu melimpah ruah menjadi kering, api yang sentiasa disembah oleh kaum Majusi menjadi terpadam, semuanya menunjukkan bahala-bahala yang besar,
di keliling Kaabah yang dikatakan Hubal, yang paling terbesar, yang mana base-nya, dasarnya paling mantap, jatuh 3 kali pada malam Rasulullah dilahirkan. Itu menunjukkan alam seluruhnya menyambut kedatangan Nabi. Maka para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bila membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai kepada maka lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menerangi alam dengan cahayanya, mereka terus berdiri kerana merasakan kegembiraan dengan kedatangan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasakan, itu luahan ahli pecinta. Yang anehnya yang menjadikan topik seluruh orang yang membaca maulid, baik Bazanjinya, Dibainya, Samtud Darar, Al-Maulid Manawi dan sebagainya, apa saja nama-nama maulid yang ada dalam dunia Islam, semuanya ada mahalul qiyam. Ketika membaca sirah Nabi, kelahiran Nabi, terus mereka berdiri. Anehnya semua bersepakat. Dalam hal itu, maka diambil oleh alim kita, seorang alim kita yang menulis dalam kitab tersebut. Dia berdasarkan kepada hadis yang mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Yang bermaksud, apa sahaja yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai satu perbuatan yang baik, maka ia adalah baik di sisi Allah. Dan apa sahaja yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai benda yang buruk, maka ia adalah buruk di sisi Allah. Tafsir daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini, walaupun disebut muslimun, tapi bukan orang Islam biasa. Ia bukan bermaksud orang Islam biasa. Ia ditujukan kepada ulama ummah. Walaupun perkataan muslimun, ulamaul ummah maksudnya. Ma ra'ahu ulama'ul ummah, walaupun perkataan muslimun digunakan, tapi bukan muslimun biasa-biasa, iaitu para ulama semua setuju dengan perkara itu, maka jadilah dia dalil yang diperbolehkan. Kalau ulama tak setuju dengan perkara itu, maka jadilah dia larangan. Sebab itu jangan anggap boleh dan tak boleh itu ada kat Quran dan sunnah saja. Kita punya sumber sebenarnya banyak. Kalau dalam fikih, dalam hal hukum hakam ni 12 sumber, bukan Quran sunnah saja. Quran dan sunnah adalah sumber. Ibarat ibu dan bapa yang melahirkan lagi anak-anak dalil yang lain. Quran dan sunnah, kalau kita lihat di dalam kedua-duanya itu akan melahirkan lagi 10 sumber. Dalam fikih ada 10 sumber, menjadikan total 12. Quran, sunnah, ijma' ulama, qiyas, istishab, istirsal, istihsan, al-uruf, al-mazhab as-sahabi, asyuruk man qablana, al-uruf, dan ada lagi. Jadi semua tu ada 12 semua adalah sumbernya itu dalam fikih. Tetapi dalam pengambilan pengamalan, lebih kurang Rasulullah tinggalkan bukan 2 saja, walaupun hadis masyhur, aku tinggalkan 2, aku tinggalkan 2. Tapi bila kita tengok semua hadis Nabi yang Nabi tinggalkan, lebih kurang ada 7. Apa yang Nabi tinggalkan? Quran. Kemudian itrah, taraktu fikum amrain. Kemudian ada hadis yang menyebut kitabullah wa itrati. Itrah tu maknanya ulama-ulama di kalangan ahli keluarganya, ahli rohani, ahli cendekiawan daripada ahli keluarganya. Itu Rasulullah tinggalkan 2 perkara: Quran, itrah, sunnah Nabi, sunnah khulafa' rasyidin. Kemudian ijma' sahabah pun termasuk daripada sumber yang boleh kita ambil. Ijma' salaf pun termasuk sesuatu yang boleh kita ambil daripadanya. Ittiba'us salihin, ikut orang-orang salih. Jadi 7. Kita kalau tengok ada 7 sumber yang boleh kita ikuti, bukan Quran sunnah sahaja. Al-Quran sunnah tu saja yang melahirkan lagi. Ittiba' salihin mana sumbernya, mana hadisnya? Dia datang daripada Al-Quranul Karim. Wattabi' sabila man anaba ilaina. Ikutlah perjalanan mereka yang telah kembali ke jalan kami. Maka disitulah keluar kata-kata yang mengatakan kita disuruh mengikuti amalan orang-orang yang soleh, para awliya Allah salihin. Disuruh. Quran yang menyuruh kita ikut para awliya.
Jadi antaranya perbuatan amalan para awliya ialah mahalul qiyam. Baik kat mana sumbernya? Itu kita katakan tadi ayat Quran, wattabi' sabila man anaba ilaina. Kemudian ada lagi pepatah orang-orang sufi dalam tulisan mereka yang mengatakan inna a'mal ahlil ma'rifah tariqun lis-saliki kama anna a'mal ahlil madinah madhhabun lil maliki. Lebih kurang maksudnya, sesungguhnya perbuatan ahli-ahli ma'rifah itu adalah perjalanan bagi orang yang salik, sebagaimana amalan-amalan ahli Madinah adalah madhab bagi Malik, Imam Malik. Jadi itu adalah dalil dan sumber. Jadi kita digalakkan mengikuti perjalanan para awliya. Sepatah kita bercanggah dengan mereka, kita telah bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak setuju dengan perjalanan mereka, jangan cakap apa-apa, diamkan diri, hormat. Kerana amalan kalau bersumber daripada para awliya, tak boleh kita meremehkan, apatah lagi membid'ahkan. Jadi para awliya semua sepakat dan setuju untuk mahalul qiyam ketika lahirnya Rasulullah SAW, maka bercahayalah segala alam ini semua berdiri menyambut kisah saja, menyambut kerohanian daripada bacaan tersebut, sampai begitu kecintaan umat kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah lohan pertama adalah berdasarkan cinta. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan sambung semula dengan melihat kepada tulisan-tulisan ulama mengenai maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ramai ulama-ulama kita yang menulis tentang kelebihan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Imam Sayuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalul Maulid, dan juga ada lagi kitab-kitab yang lain yang akan kita sebutkan lagi lah insya-Allah pada masa akan datang, yang akan ada di sana sumber-sumber rujukan atau takbir yang membolehkan kita berdiri. Saya kumpulkan semuanya ada 5 bahagian untuk kita sama-sama mengambil kesemuanya atau salah satu daripadanya sebagai dasar untuk kita berdiri menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bacaan yang tertentu. Sampai di sini dahulu buat seketika, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka yang bersungguh-sungguh nak menyemai kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang meremeh-remehkan mencintai Nabi. Ada golongan yang merasakan ikut sunnah tu dah tanda cinta Nabi. Belum. Ikut sunnah belum lagi tanda cinta Nabi. Sebab itu adalah salah satu usaha untuk mencintai. Betul, salah satu usaha nak mencintai ikut sunnah. Apakah dia dah menunjukkan sudah tanda sempurna kecintaan? Belum. Tanda kesempurnaan bukan di luar, tak dapat dilihat di luar, maka ia adalah di dalam hati. Kalaulah tandanya di luar, sudah tentu dengan pakaian yang begitu cantik, dengan serban yang diikat cantik, dengan kain salnya, dengan tongkat tasbih, dah melambangkan kecintaan seseorang pada Nabi. Belum lagi. Tanda kecintaan adalah masalah hati. Itu adalah abstrak yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Yang di luar itu hanya mazahir sahaja. Kalaulah mazahir sepakat dengan apa yang ada pada Nabi, maka Alhamdulillah, tu bagus, satu ittiba'. Tapi kalau luarannya sahaja sama, dalamannya kosong, tidak ada kecintaan Nabi, malah ada pandangan-pandangan yang menyalahi daripada ajaran Nabi, itu namanya nifaq. Luarannya sahaja ikutan, dalamnya bertentangan. Semoga kita dijauhi daripada golongan mereka-mereka yang luarannya mengikuti Nabi tapi dalamannya kosong, tandus daripada kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah golongkan kita mereka yang mencintai Nabi dengan sejujur-jujurnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.